Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Ashabul fadilah, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, kita teruskan perbicaraan kita penggunaan rubuk mujayyab. Saya ada bagi pada Ustaz Fazirun yang rubuk mujayyab kira jarak antara pulau dengan pulau. Dah bagi budak-budak kan? Nak kira ketinggian. Itu nantilah cakap-cakap bohong ni. Maknanya rubuk mujayyab ni alat pengukur, mengukur dua sudut dan mengukur waktu. Itu dan digabungkan sudut dan waktu, maka disebut sudut waktu. Baiklah, khisatus syafaq. Khisatus syafaq maknanya nilai sudut untuk syafaq. Kenapa disebut sebagai nilai sudut untuk syafaq? Jadi ada perkataan sebenarnya kha tu, tak tahu macam mana saya salah type. Khisatus syafaq, darjah yang ditentukan bagi syafaq. Setelah kita melihat tadi tu persoalan-persoalan yang ditimbulkan, baiklah, wujud di kalangan ulama falak di Azhar sejak tahun 1880 miladi. Sekarang 2019. 1880 di kalangan tokoh-tokoh falak Universiti Al-Azhar berlaku khilaf dalam menetapkan khisatus syafaq. Jadi khisatus syafaq ni kedudukan matahari di bawah bumi, al-inhitat. Kedudukan matahari di bawah bumi apabila tiada lagi apa pun syafaq. Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, apabila matahari berada 17 darjah di bawah bumi, setelah matahari terbenam 17 darjah, maka tiada lagi baqiyatu du'i syams, tiada tinggal lagi saki baki. Tiada tinggal lagi saki baki cahaya matahari. Maka apabila matahari berada 17 darjah di bawah bumi, tiada lagi syafaq merah, tiada lagi syafaq kuning, tiada lagi syafaq putih. Yang ada hanyalah gelap malam. Baik, ada pendapat yang menyatakan, ini semua kalangan ulama Azhar, tidak, dia kata 18 darjah. Wah, apabila matahari berada 18 darjah di bawah ufuk, maka barulah tiada lagi ketiga-tiga syafaq. Syafaq merah, syafaq kuning, syafaq putih. Yang ada adalah al-ghasaq, gelap malam. Kenapa boleh berlaku dua pendapat? Kerana Mesir maknanya berdepan dengan dua situasi, musim panas, musim sejuk. Apabila musim tu musim panas, maka ketika matahari itu berada di bawah bumi 17 darjah, hilang ketiga-tiga syafaq. Berbeza apabila musim sejuk, nak tunggu 18 darjah, maka berbeza 1 darjah. Kaul 17 darjah, kaul 18 darjah. Walau bagaimanapun, Asy-Syaikh Tahir Jalaluddin, kerana dia belajar dengan gurunya Asy-Syaikh Ibnu Yahya Al-Khayyat Al-Azhari, apabila dia balik
sebagai qadi besar di Perak, maka dia lebih yakin dengan 18 darjah. Kerana dia kata 18 darjah itu memanglah beza 1 darjah, tapi membawa nilai 4 minit lebih lambat daripada yang biasa. Walau bagaimanapun, di sini kalau kita lihat, sememangnya disebut 17 darjah. Tapi dari segi pelaksanaan pengiraan, kita ambil 18 darjah. Ada kan yang ni kan? Cuma macam pening. Janganlah pening. Baik. Langkah pertama, nombor 1. Langkah pertama, kita kira begini. Rubuk ni kena buat begini. Ni rubuk ni kena buat begini. Rubuk ni kena buat begini. Benang kita letakkan dekat siti ni. Benang letakkan di siti ni. Benang letakkan di siti ni. Muri bagi membuat penandaan Bandaraya Qahirah, kita letak pada 53. Aslul mutlak 53. 53 per 60 tu maknanya 53 lah. Dalam jib 53. Jadi muri tu Ashabul Fadilah, ustaz-ustazah ikat letak dekat 53. Letak dekat 53. Baik. Dan letak garis apa ni, benang lurus di siti ni. Benang lurus di siti ni. Muri kita ikat letak pada jib 53. 53. Boleh? Benang kita letak lurus dekat siti ni. Kalau kita gunakan yang ini, contohlah kalau gini, yang ini, yang mudahnya. Kalau saya ambil benang letak di sini, muri ni letak dekat 53. 50. Letak dekat 53. Katakan di situ. Mata tak nampak 53. Dah letak di situ, maknanya benang. Jadi muri letak dekat sini 53. Langkah kedua, kerana kita menghormati hujah keterangan Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari. Dari sini kita gerakkan benang, letak di 18 darjah. Jadi turun ke bawah 5, 10, 15, 16, 17, 18. 10, 15, 16, 17, 18. Dekat sini. Muri ni katakanlah dia ngikut. Aku main letak je. Katakanlah muri ni dekat sini. 5, 10, 15, 16, 17, 18. 18. Ya, matahari. Dengan kata lain, benang
Kita letakkan pada 18, matahari berada 18 darjah di bawah bumi. Muri kedudukan matahari di Al-Qahirah. Diikut kat sini. Baik, oleh kerana kita nak kira Al-Qahirah, maka ustaz-ustazah turunkan sedikit benang supaya buku muri itu kena pada 18. Tengok benang ni turunkan sikit. Kenapa? Supaya muri ni pula jatuh pada 18. Kalau tadi benang tu yang jatuh pada 18, sekarang ni kita turunkan sikit benang supaya buku dekat muri ni, penandaan untuk si Al-Qahirah, dia tepat kena dekat 18. Kat sini dia jatuh tepat pada 18. Contoh. Sekarang ni cuma guna satu muri je. Mula-mula letak kat sini. Letak 53. Turunkan benang, letak pada 18. Kemudian benang tu turunkan sikit supaya buku ikatan muri ni dia tepat kena pada 18. Menunjukkan matahari itu berada di Qahirah. Kerana benang tadi itu khatulistiwa, muri itu Qahirah. Turunkan benang supaya muri ni tepat kena pada 18. Seperti di sini, langkah pertama muri 53. Langkah kedua kita turunkan benang pada 18. Langkah ketiga, benang diturunkan lagi supaya buku muri ni kena pada 18. Kena pada 18. Boleh? Balik semula. Letak benang muri pada 53. Turunkan benang pada 18 darjah. Nombor 2, 18 darjah benang tu. Lepas tu turunkan lagi benang supaya buku muri pula kena pada 18. Yang terakhir, kita kena melihat. Oleh kerana Mesir ni sekarang ni mula musim sejuk, oleh itu panjang malamnya. Oleh itu mukhalafah pada nisfu fadlahnya, kita kena tolak dengan kadar 3 darjah. Benang ni muri ni kita gerak ke atas, supaya muri ni kita gerak benang ni ke atas dengan kadar 3 darjah. Dengan kadar 3 darjah. Itulah yang tak sedap tu. Dah turun naik ke atas pula. Mula-mula dekat sini turun 18, turun lagi supaya muri tu kena 18. Kemudian kita tolak benang ke atas. Tolak benang ke atas, berapa banyak nak tolak? Kadar 3 darjah. Nisfu fadlah. 3 darjah tu kita tolak ke atas dengan kadar 3 kotak pada muri ni. Tolak ke atas supaya muri ni bergerak. Benang dengan muri ni bergerak dengan kadar 3 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Tengok benang ni jatuh di mana.
Saya kira dengan mata kasar orang tua, benang tu jatuh pada 17 darjah. Benang tu jatuh pada 17 darjah. Mula-mula dekat atas, turunkan benang 18 darjah, turunkan lagi benang supaya muri tu kena pada 18 darjah. Kemudian kita tolak benang dengan muri ke atas dengan kadar 3 kotak. Kenapa 3 kotak? Nisfu fadlah, 3 darjah. Tolak naik ke atas 3. Tolak naik ke atas 3 kotak ni kat sini. 1, 2, 3 kotak. Tengok benang ni jatuh di mana. Saya dapati benang tu jatuh pada 17 darjah. Boleh? Tak apa, nanti guna komputer je. Nak tunjuk orang dulu punya. Oh, bijak. Dia menggunakan kaedah geometri. 1, 2, 3, naik ke atas 4. Ditolak. Benang tu naik ke atas dengan kadar 3 kotak. Nilai darjah 3 darjah. Nisfu fadlah. Jadi kemudian perhatikan benang tu jatuh di kaus berapa? Saya dapati 17. Maka darjah khisah syafaq, darjah di mana syafaq dah tak kelihatan lagi ketika matahari terbenam di bandaraya Al-Qahirah, 17 darjah di bawah bumi. Maka daripada 17 darjah ni kita tukar kepada nilai jam. 15 darjah 1 jam. Maka ada lagi 2 darjah. Maka 1 darjah 4 minit. Jadi 4 darab 2, 8 minit. Jadi 17 darjah diubah kepada nilai jam, 1 jam 8 minit. Baik. Oleh kerana matahari terbenam dengan jam 6. Ini letak 6. Oleh itu 1 darjah 8 minit tambah dengan 6. Kerana matahari terbenam jam 6. Itu macam biasa, 1 jam 8 minit tambah 6 jam, tolak 5 minit, tolak 13 minit, dapatlah jam 6.50 minit. Malam. Masuknya waktu Isyak pada 8 Oktober. 8 Oktober. 8 Oktober. Maka tak payah kira lagi. 8 Oktober tahun depan, inilah di waktunya. 8 Oktober 2021, inilah waktunya. 8 Oktober 2022, inilah waktunya. Hujahnya wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Zalika taqdirul azizil alim. Ia akan berulang. Berulang dan berulang. Cuma kadang-kadang kita tak sedap sebut tahun miladi ataupun Masihi. Kerana sejarahnya, sejak daripada zaman Nabi Idris alaihissalam, bermulanya bulan untuk tahun miladi Masihi itu dengan bulan Mac. Asal bulan Mac ini dalam bahasa Arab Marikh. Marikh. Maka David Beckham tak baca tajwid, nak sebut Marikh tak kata Mac. Asalnya Marikh. Bulan Mac adalah bulan pertama. Maka bulan Februari adalah bulan terakhir. Oleh kerana bulan Februari bulan terakhir, Februari menjadi mangsa asabah. Oleh itu Februari kalau ada lebih diambil. Tak adanya lebih, kurang pula. Februari terkurang pula 28 hari. 4 tahun sekali dapat 29 hari. Jadi asalnya
Daripada zaman Nabi Idris alaihissalam, bermula dengan bulan Mac, berakhir dengan bulan Februari. Apabila Roman Catholic, ketika itu Galileo, bukan nama benda-benda lah, dia tu tak puas hati. Roman Catholic berperang dengan Protestan. Selama 400 tahun agama Kristian ni diperang sama sendiri. Kenapa? Kerana Galileo tu, tak susah nak sebut nama dia, dengan Gregorian, susah. Gregorian dengan dia nakkan Januari ni bulan pertama. Walhal sejak daripada zaman Nabi Idris alaihissalam, Marikh Mash adalah bulan pertama. Berperanglah Protestan dengan si Roman Catholic. Kenapa? Kerana dia nak, selepas menyambut Merry Christmas, 7 hari dia menyambut Merry Christmas, dia terus mulakan New Year. Dia dah setuju bahawa Christmas tu pada 25 Disember. Jadi Christmas ni mesti diraikan selama 7 hari. Kenapa? Dia tak puas senang. Kita ni Aidil Fitri sehari, 6 hari lagi puas senang. Roman Catholic, nama pun suka-suka dia je. Jadi dia nak meraihkan Christmas ni selama 7 hari. Daripada 25 hinggalah 31 Disember, 7 hari. Kerana dia nak dalam masa 7 hari itu merasai Christmas. Selesai aja menyambut Christmas, dimulakan dengan Happy New Year, iaitu tahun baru. Setelah berperang 400 tahun, ramai dah mati, mampus, maka dia pun setuju Januari. Asal namanya bukan Januari, diikut nama Roman Catholic, Januari sebagai bulan pertama. Kesian ni Februari, daripada bulan terakhir jadi bulan kedua. Itu yang rongak tengah-tengah. Ceritanya. Saya juga dululah, sejak Pakatan ni menang, dia tak ajak pun. Dulu MCA, MIC akan panggil saya ke dekat Hotel M Suite Johor Bahru untuk saya membahaskan tarikh relevan tahun baru Cina. Dia nak tengok apa pandangan ahli falak yang tak ada allowance ni. Tahun baru Cina ni bila tarikh? Setelah setuju, tarikh itu akan dihantar ke Peking, China. Ni tarikh dari Malaysia. Oh gitu pula. Wahal aku je yang mencadangkan. Jadi sejarahnya aku tak pernah penting. Kerana pembentangan setengah jam dapat 5,000. Astagfirullahaladzim. Tahun baru Cina ni dia dui kalender. Dia guna kalender berasaskan matahari, dan dia juga guna kalender berasaskan bulan. Jadi tahun baru Cina ni, nak ceritalah. Tahun baru Cina mesti berlangsung akhir musim sejuk, awal musim bunga. Dan bilakah tarikh tetapnya? Akhir musim sejuk, awal musim bunga, dan ketika itu bulan baru lahir, bulan beranak. Maka paling awal menyambut tahun baru Cina akhir Januari, paling lambat menyambut tahun baru Cina awal Mac. Tahun baru Cina banyak berlangsung di bulan Februari. Tu cerita dia. Jadi kalau sanggup pandai, boleh gantikan aku lah. Dia tak tahu je pandangan kita. Dan lazimnya Taipusam disambut sama ada 14 hari selepas tahun baru Cina atau 14 hari sebelum tahun baru Cina. Kerana Taipusam berdasarkan bulan penuh purnama.
Benda tu mudah, tapi apabila tak diambil peduli, akhirnya mereka pun lupa. Macam mana kira, macam mana mau kira ustaz? Panggil aku ustaz. Kau masuk Islam lah, kau tahu kira. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dapatlah jamnya 6.50. Langkah pertama, benang diletakkan di sini, kemudian diletakkan muri pada jeep 53. Jeep menandakan kedudukan bandaraya Al-Qahirah. Kemudian benang diturunkan, benang diletakkan pada 18 darjah. Kerana kita berpegang 18 darjah matahari berada di bawah bumi, maka tak ada apa lagi syafaq. Yang ada gelap malam, Al-Ghasaq. Kemudian kita turunkan benang sedikit supaya muri pula tepat pada 18 darjah. Kerana muri mewakili kedudukan bandaraya Al-Qahirah. Kemudian kita tolak benang ke atas dengan kadar 3 darjah. Kenapa 3 darjah? Nisfu fadlah, 3 darjah. Maka di situ kita perhatikan benang tu berada di mana. Maka benang tu jatuh pada 17. Daripada 17 darjah, nilai darjah ditukar kepada nilai jam. Kemudian dicampurkan jam tetap, jam 6 matahari terbenam, 1 jam 8 minit barulah masuk isyak. Pun begitu kena tolak dulu. Jam tempatan Al-Qahirah tolak 5 minit. Ta'dilul zaman tolak 13 minit. Dapatlah 6.50. Ini yang besarnya lah. Hisab waktu, hisab waktu isyak. Tuan-tuan dah dijelaskan dah tahulah kenapa dan kenapa dan kenapa. Khisatul Fajr. Khisah, darjah yang ditentukan bagi Fajar. Sekarang ini bergaduh. Jadi setahu saya ada ustaz di Jabatan Mufti Perak yang sekarang ni mengikuti kursus di Darul Ifta. Aku dapat maklumat Ustaz Khairul Al-Hafiz tu. Cuma aku tak ada masa nak jumpa dia. I beri busy lah. Ustaz Jabatan Mufti Perak sedang mengikuti kursus Ifta, Darul Ifta. Jadi tak apalah, dia ada allowance, biarkan dia. Kenapa nak berada di Darul Ifta? Kerana di Malaysia sekarang ini, apabila 3 PhD diluluskan, maka kajian semula tentang waktu subuh. Jadi nak dapat doktor senang aja. Rat tak puas hati waktu subuh, dapat doktor. Ada satu kertas kerja dibentangkan oleh seorang pelajar menyatakan bahawa waktu subuh di Malaysia awal 8 minit. Bentang, yang tengok tu tak pandai sangat, terus kasih doktor. Maka kerajaan Malaysia JAKIM kena ubah waktu solat, waktu subuh. Habis lama ni subuh tercepat 8 minit. Aku juga disuruh lawan. Maka aku cakap gini, Darul Ifta dah keluar fatwa. Darul Ifta menyatakan waktu subuh apabila matahari berada di bawah bumi, di sebelah timur pada kedudukan
19 darjah setengah. Macam ni. Ni 19 darjah. Jadi Darul Ifta menyatakan 19 darjah setengah. Itu yang berbahas kat sini lah. Bahas kat sini kau kena titik cukup lah. Jadi Darul Ifta keluar fatwa berdasarkan kajian dan berdasarkan maknanya maklumat. Negara Mesir mengambil kira beberapa perkara, maka waktu subuh, iaitu khissatul fajar, waktu di mana fajar mula berada di ufuk timur apabila matahari berada pada kedudukan di bawah bumi 19 darjah setengah. Itu keputusan Darul Ifta, 19 darjah setengah. Pun begitu, 3 orang doktor kat Malaysia, ketiga-tiganya dapat doktor apabila berjaya membuktikan salah, dia kata 16 darjah atas sikit. 16 darjah menunjukkan bahawa lebih lewat lagi 8 minit hingga 12 minit. Itu ceritanya. Walau bagaimanapun, saya jelaskan sebagaimana hujah dikemukakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Yahya Al-Khayyat Al-Azhari 1880 Masihi. Baik, sebenarnya matahari sudah berada pada kedudukan 19 darjah atau 20 darjah di bawah bumi. Akan tetapi fajar hanya kelihatan 8 minit kemudian. Kenapa? Kerana cahaya matahari yang akan sampai ke bumi mengambil masa 8 minit. Jadi sebenarnya matahari itu dah berada pada kedudukan di mana sudah masuk waktu subuh. Akan tetapi kalau nak tengok fajar, kita kena tunggu lagi 8 minit. Kerana cahaya matahari dia akan sampai ke bumi mengambil masa 8 minit. Dengan kata subuh dah masuk, tetapi nak tengok fajar 8 minit kemudian baru nampak fajar. Tu hebat ulama Azhar tu. Maka oleh kerana kajian ni dibuat bukannya ustaz-ustaz, semua dibuat oleh orang-orang yang belajar astronomi, physics. Dia tak faham dari segi kehendak syar'i. Oleh itu dia menyatakan lambat. Patutnya kita kena lambat lagi. Waktu subuh kita terawal 8 minit. Tidak, kedudukan matahari itu dah betul, tetapi cahayanya akan dilihat 8 minit kemudian. Maka di situ Asy-Syaikh Ibnu Yahya Al-Khayyat Al-Azhari jelaskan lagi, hadis riwayat Imam Ahmad menjelaskan bahawa tamatnya waktu Isyak apabila tamatnya waktu malam. Tamatnya waktu Isyak apabila tamatnya waktu malam. Dan berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi, oleh kerana dah tamat waktu malam, tamat waktu Isyak, dengan sendirinya masuklah waktu subuh. Fajar ini dalil sokongan. Dalil sokongan menyatakan betul subuh dah masuk. Tapi sebenarnya subuh dah masuk lebih awal. Jadi oleh itu Malaysia tengah pening, sama ada nak betulkan tidak jadual ni. Dia kata Ustaz Nabiah macam mana? Siapa boleh bayar lebih? Astagfirullah.
Tapi kita hormatilah ulama azhar yang bersusah payah mengeluarkan hujah. Dan mereka semuanya berdasarkan keterangan Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Jadi fajar ni adalah dalil sokongan. Sebenarnya yang kita pegang, tamatnya suatu waktu, bermulalah waktu yang lain. Tamatnya waktu isyak, bermulalah waktu subuh. Tamatnya waktu malam, bermulalah waktu subuh. Tinggal lagi subuh dibuktikan dengan kelihatan fajar shadiq. Ya, 8 minit kemudian. Maka di Malaysia selama ini, Kelantan ambil keputusan 19 darjah. Manakala negeri-negeri yang lain mengambil keputusan 20 darjah. Kenapa pula? Kerana Darul Ifta buat keputusan 19.5. Darul Ifta buat keputusan 19.5. Jadi pecah dua pula. Kelantan ambil 19, negeri-negeri yang lain ambil 20. Habis aku Haji Hanafiah, siapa bayar lebih lah. Jadi Kelantan akan berbeza 4 minit. Kerana berbeza 1 darjah, Kelantan akan lambat 4 minit subuhnya dengan negeri-negeri yang lain. Itu yang selama ini menjadi amalan. Baik. Persoalannya, kenapa ada 19, ada 20? Baik. Yang berpegang 20 ni macam negeri-negeri yang lain, kerana ikut keterangan Syekh Tahir Jalaluddin. Kerana persoalan yang timbul ialah bulan Ramadan. Apabila bulan Ramadan, ditakuti subuh tu dah masuk, tapi kau masih makan lagi, makan. Sebagai satu zara'i, kita berpegang dengan hujah bila tamat ni malam. Kita takut. Maknanya takut begitulah. Kita makan dalam waktu subuh. Kerana gara-gara cahaya matahari akan sampai 8 minit kemudian. Tu hujah-hujahnya lah. Maka wujudlah 20 dan 19. Cuma saya menyatakan masalah timbul untuk bulan Ramadan aja. Maka negeri-negeri yang lain, kalau gitu ambil 20 je lah. Kerana tujuannya bulan Ramadan tu. Hakikatnya lepas azan pun, azan berlagu 5 minit. Lepas azan nak tunggu orang datang, lambat sebenarnya. Hakikatnya lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian dalam persidangan di Kuala Lumpur, nampaknya masyarakat Kuala Lumpur tak benarkan kita cepat lambatkan waktu subuh. Kenapa? Kita semua ambil pendapat. Kalau subuh dilambatkan lagi 8 minit, macam mana? Rata-rata penduduk Lembah Kelang tak setuju. Kan dia orang ni semua dah atur masa dia. Keluar rumah pukul berapa, sampai pejabat pukul berapa, panjkat pukul berapa. Isu besar. Jadi kalau dia kata kita ubah juga waktu, perang. Janganlah cuma nak ambil pandangan. Kiranya semua bersetuju melambatkan waktu subuh. Kiranya. Cuma tak sedap nanti Ramadan tu macam mana. Itu je. Baiklah, dah faham yang itu, kira je lah. Macam tadi juga, tinggal lagi kali ini robok tu diterbalikkan begini. Robok tu terbalik begini. Kerana matahari daripada bawah nak naik ke sebelah timur.
Kalau tadi kan matahari terbenam di sebelah barat, ini matahari nak naik ke sebelah timur. Langkah pertama sama aja. Ashabul Fadilah letak benang. Muri letak pada 53. Kedudukan Bandaraya Al-Qahirah, Muri letak kat sini. Kemudian turunkan benang kepada 20. Kenapa ambil 20? Bulan Ramadan, takut langgar. Turunkan pada 20. Setelah benang diturunkan 20, benang diturunkan sedikit lagi supaya muri itu, buku dekat muri itu Al-Qahirah tepat kena pada 20. 1, 2, 3. Ketiga ni kita turunkan muri itu, buku muri itu tepat kena pada 20. Oleh kerana sekarang ni musim sejuk, oleh kerana sekarang ni musim sejuk, maknanya malam tu dia juga mempengaruhi soal malam. Dia terbalik sebagaimana kita kira tadi waktu isyak. Maka dah diturunkan, turunkan lagi dengan kadar 3 darjah. Turunkan 3 darjah. Maka kali ni turun lagi. Nombor 1, muri dekat di sini letak nombor 3. Turunkan benang 20. Turunkan lagi benang supaya muri kena pada 20. Kemudian benang tu turunkan sebanyak 3 darjah. Senang aja, turun 3 darjah. Tengok benang tu jatuh kat mana. Berdasarkan mata kasar saya, mata orang tua ni, benang jatuh pada 24. Benang tu jatuh dekat sini adalah 24. Dah turun. Dia dah jatuh pada 24. Maka 24, baik 24 darjah kita nak tukar kepada nilai jam dan minit. 15 darjah 1 jam. Bila 1 jam tu 15 darjah, maka dia berbaki lagi. Lain sebenarnya bukan 24 tu. Bukan 24 tu. Ada kesilapan tu. Sepatutnya dia dinaikkan lagi. Silap. Dia bukan turun, dia naik. Dia naik kerana panjang malam. Bila dia panjang malam. Panjang malam. Salah. Jadi bukan 24. Sebenarnya 19. Terlupa. Bulan Oktober ni musim sejuk, panjang malam. Oleh kerana panjang malam tu, balik semula 53, turun benang 20, turun lagi supaya muri tu kena pada 20.
kemudian tolak ke atas. Tolak ke atas. Jadi tolak tu tolak ke atas. Tolak ke atas 3. Tolak ke atas 3. Jadi dapat 19. Semula benang letak pada 53, murid yang benang, murid letak pada 53, turunkan benang pada 20, kemudian turunkan lagi benang supaya muri tu kena pada 20. Tu pun dah banyak. Kemudian benang tu tolak 3 ke atas, tolak 3 darjah naik ke atas. Maka kita akan dapat 19, bukan 24. Dapat 19. Jadi kalau 19, tu kau bukan 24, 19 darjah. Jadi kalau 19 darjah barulah 1 jam 16 minit. 1 jam 16 minit kerana 1 jam 15 darjah. Jadi 15 darjah 19 ada lagi 4. Jadi 4 darab 4 16. Jadi padam yang ini 19, 24 ni salah. 19 darjah. 19 darjah kita nak ubah bernilai jam 1 jam 16 minit. Jadi boleh InsyaAllah. Tak boleh ambil Excel aja. Naik ke atas. Baik. Waktu subuh ni maknanya dia bermula daripada jam 6 tu terbit matahari. Jadi 6 tolak 1 jam 16 minit. Kerana pukul 6 pagi terbit matahari. Jadi subuh tu 1 jam 16 minit sebelum terbit matahari. Maka 6 tolak 1 jam 16 minit, dapatlah 4 jam 44 minit. Jadi 4 jam 44 minit ni tolak 5 minit, tolak 13 minit, dapatlah jam 4.26. Masuklah waktu subuh. Jadi minta tolong ubahkan ni. Betul lah ni yang ni atas, tapi itulah lupa semua. Ni naik ke atas. (24) diubah kepada 19. Adakah sampai ke bulan itu perkara yang boleh jadi atau mustahil? Syekh Abdul Qadir Faqani menyatakan dalam salah sebuah kitab dawinya bahawa langit itu berlapis-lapis. Kerana sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, sab'an shidada, dan beberapa dalil yang lain. Baik, sedangkan akal mengharuskannya. Jawapannya senang aja, berapa nak kasih, itu je. Kalamul khabar. Dia dua kalamul khabar, sama ada kita terima ataupun kita tidak terima. Terpulang. Kita boleh terima orang dah jejak kaki ke bulan, ataupun kita tak dapat menerimanya. Itu terpulang. Kerana banyak ulasan. Rusia sampai kini tidak mengaku bahawa Amerika berjaya menjejakkan kakinya
ke bulan. Kerana Yuri Gagarin, angkasawan hebat Rusia, lebih daripada 10 kali mencuba tak berjaya. Tiba-tiba macam mana mereka berjaya? Baiklah. Jadi kita nak soalkan apa-apa. Persoalannya yang timbul, kenapa Amerika pergi bulan sekali itu aja? Kenapa tak berulang-ulang? Itu yang menjadi persoalan. Soalan yang sama telah ditanyakan kepada Neil Armstrong setahun yang lalu. Boleh tak Amerika sekali lagi membawa angkasawannya menjejakkan kaki ke bulan? Neil Armstrong menjawab, saya yakin tak boleh. Dia kata kerana angkasawan kini tidak seperti angkasawan di zaman dia yang bersungguh-sungguh dan sanggup berkorban. Ya ke? Dia kata dulu punya kesungguhan angkasawan dulu tak dapat dinafikan. Kerana kesungguhan itulah dapat menjakkan kaki ke bulan. Angkasawan kini tidak dapat melengkapkan dirinya dan dia yakin tak boleh mengulang sekali lagi. Wah! Dah lah. Wah, sekarang ni lebih ada peralatan moden. Tambah gaduh je. Jika seseorang tersesat di sebuah pulau atau mungkin di tengah-tengah laut, tetapi tidak tahu di benua apa yang didudukinya, bagaimana cara dia menentukan arah kiblat mengikut kaedah bapa ni? Cara yang mudah, kiranya dia ada rubuk, boleh. Rubuk pun tak ada, lupa nak bawa, dia buat pasport dia. Oleh itu, dia kena pacaklah tiang. Dia pergi pantai, dia pacaklah satu tiang. Setelah dia pacak satu tiang, maka dia tunggu matahari itu terbit. Matahari pun terbit, sah itu adalah sebelah timur. Dan dia tahu mana timur, mana barat. Kemudian setelah maknanya dia mengetahui bahawa mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan, dia kena tunggu dulu waktu zuhur. Kerana dia nak mengukur panjang bayang dan panjang tiang. Apabila matahari berada di tengah langit, maka dia boleh tahu. Tiba-tiba dia dapati bahawa panjang bayang tu lebih panjang daripada tiang. Walhal waktu tu waktu zawal. Maka dia kena kira pula kadar panjang bayang dengan kadar tinggi tiang untuk dia mengetahui bahawa dia berada di mana. Baik. Dan dia kena perhatikan bayang yang dibentuk tu di mana. Kiranya matahari itu terbit, hinggalah tengah hari, bayang yang dihasilkan itu maknanya ke sebelah utara. Sah matahari itu condong ke sebelah selatan. Selepas itu dia pun kira panjang bayang, panjang tiang. Kiranya panjang bayang lebih daripada tiang, dia cari nisbah, nanti dia boleh tahu bahawa jarak dia dengan khatulistiwa. Dan sah dia berada di utara khatulistiwa.
kerana matahari condong ke selatan. Dalam masa yang sama, bayang yang dihasilkan melebihi daripada kadar panjang tiang. Sah dia berada di negara sebelah utara. Maka di situ dia akan dapat nilai garis lintang dan kedudukan negaranya. Garis lintang dan kedudukan negaranya. Moga-moga dia bawa jam tangan. Apabila bawa jam tangan, nanti dengan ukur bayang tu, kita akan dapat tahu dua, nilai garis lintang dan nilai garis bujur. Dan kita dapat bandingkan hasil garis lintang, garis bujur dengan kedudukan Makkah Al-Mukarramah. Jadi nampaknya tak dapat nak dipraktikalkan kat sini, kecuali masa akan datang pergi pantai Iskandariah. Katakan kita dekat situ. Yang ada jam tangan, yang ada tiang saja, satelit. Kita boleh tahu kita ni berada di mana. Cuma kali ni saya tak sempat nak mengajar bagaimana nak dapatkan nilai garis lintang, garis bujur dengan menggunakan bayang matahari. Belum ajar lagi. Ada kaedah dengan rubuk mujayyab ni yang kita kira pada waktu zawal kita akan dapat dua nilai. Garis lintang berdasarkan bayang, garis bujur berdasarkan nilai jam yang dicatat. Jadi kalaulah berada di pulau, tiba-tiba handphone Apple tu berfungsi, kau tekan aje lah. Tahulah lokasi kat mana. Kalau ada, kalau tak memang kena guna pengiraan bayang. Jadi nak kena belajar lebih lanjut lah pengiraan bayang, nisbah bayang yang memang saya tak ajar. Sebenarnya kita boleh menghitung garis lintang, garis bujur menggunakan rubuk mujayyab. Tapi kerana dia perlukan berada di lapangan, kita kena di lapangan, kita kena tengok gerakan matahari tu. Dia terbit, dia terbenam, dah tahu dah kita berada di mana. Maknanya nak kena faham betul dengan matahari. Baik, matahari tak nampak hari tu, kacau betul, matahari tak nampak. Rem penuh, matahari tak nampak. Malam bulan pun tak nampak, bintang pun tak nampak. Yang nampak pulau je. Apa lagi yang ada? Ombak. Kita akan tengok bagaimana ombak tu pecah. Kerana ombak dia akan pecah ke pantai, menyengit, menyerong 23,5 darjah. Itulah mahwarul ard, kecondongan paksi bumi. Mula-mula saya belajar ilmu kelautan dengan Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati di Port Well, apa nama, sepetang. Jadi di situlah dia ajar saya. Hang pergi tengok ombak tu datang, ombak datang. Tengoklah. Hang pergi kira apa air? Ayak tu. Hang tengok ombak tu serong ke tak serong? Oh, memang serong. Berapa darjah? Tak tahu, yang penting dia serong. Bodoh lah. Kira lah. Kita kira, 23,5 darjah. Apabila ombak tu datang, ombak pertama tu kita pacak. Nanti ombak kemudian kita pacak lagi. Jadi kita akan nampak dia menyerong. Menyerong tu kita kira 23,5 darjah. Itulah dia mahwarul ard, kecondongan paksi bumi tu 23,5 darjah. Dah tahu tu kita boleh tahu. Nanti kita tunggu dia surut pula. Apabila dia surut, kita akan tahu pula nisbah. Oh, dia surut, dia berlawan. Kecondongan dia ikut kecondongan garis lintang kita. Dia pasang di bawah ombak, disurut pun nanti dia hilang ombak dia. Tapi kita boleh kira, oh,
maknanya dia dah serong 5 darjah adat pun. Makna Perak ni jarak dia daripada Khatul Istiwa 4 hingga 5 darjah. Tapi itulah maknanya nak ada di luar lah. Dekat Dewan ni cerita je lah, ni berkat sampai kira pun silap. Betulkan ni, betulkan 19 tu 19 bukannya 24 tu orang. Apakah antara bidang kerja yang boleh diceburi melalui bidang ilmu falak ini? Di Malaysia, kat mana kami boleh belajar ilmu falak? Dengan akulah. Kitab ilmu falak tiada PDF ke Ustaz? Nanti minta Nazrul. Ni aku kasi kau bagi tadi. Bagilah. Kita terima. Kalau kau rajin mana duit? Kau kasih je budak-budak tu. Masalahnya kalau kita ada sijil falak di Malaysia ni memang tak ke mana lah. Cuma untuk keperluan kita adalah. Kerana bidang pekerjaan falak ni di seluruh Jabatan Mufti. Seluruh Jabatan Mufti ada 5 pegawai falak. 5 pegawai falak. Jadi masing-masing tak nak pinggir. Jadi walaupun ada 14 negeri, 14 darab 5. Ramai tu. Itulah maknanya tenaga kerja yang diperlukan. Semua Jabatan Mufti memerlukan 5 perjawatan falak ni. 5 pegawai. Termasuk saya dulu salah seorang lah. 5 pegawai. Jadi kali 14. Macam mana pun semua tak nak fikir. Jadi teruslah, tak kisahlah. Oleh itu kalau belajar falak, nak kerja apa, kerja sendiri je lah. Kerja sendiri untuk keperluan sendiri. Untuk keperluan sendiri. Contohnya kalau kita jual burger, jadi kita kena pastikan apabila kita masak tu menghadap kiblat. Jadi insya-Allah orang nak racun ke, nak sihir al-ain ke, nak sihir apa ke, insya-Allah Allah beri kebaikan. Di samping itu maknanya ialah kita kena tahulah dia ada hari-hari yang orang tak ramai, iaitu hari Rabu. Hari Selasa nak cerita terbalik itu hadis ni. Hari Isnin, Yaumul Isnain, Yaumu Safarin wa Talabi Rizkin. Hari Isnin, hari untuk bermusafir dan mendapatkan saluran-saluran rezeki. Contohnya, kiranya kita dah belajar dekat Azhar, kita balik, abang-abang kita tak ada fikir nak sambung kontrak kerja. Astagfirullah. Bagilah peluang. Oleh itu nak kerja apa? Kerjalah sementara. Baik. Tak dapat tidak. Dah sampai Malaysia ni kita musafir lah. Kita balik kampung, balik tempat kita tak nampak. Maka Rasulullah suruh kita, wa yaumul isnain yaumu safari. Hari Isnin adalah hari untuk bermusafir. Bukan jalan-jalan cari makan, habiskan peruntukan kerajaan, tidak. Tapi jalan-jalan untuk mendapat saluran rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya lebih baik Ashabul Fadilah balik Malaysia nanti, dah ada hubungan, tak tahu nak buat apa, kita ziarah kawan-kawan kita yang sama-sama balik juga.
Orang Johor pergi musafir ke Perak, tengok kawan kita buat apa. Orang Perak musafir ke Melaka, tengok budak Melaka buat apa. Adalah. Kerana hadis dah nyatakan kepada kita. Safiru turzaku. Bermusafirlah kamu. Kamu ditunjukkan rezeki. Kita balik tempat kita, kita kata ikut kawan aku lah. Dia dah nampak buat begini, ada jalan ni. Tu nilai bermusafir. Dan hari Isnin, insya-Allah kita bermusafir, Allah Ta'ala tunjukkan saluran-saluran rezeki. Hari Selasa, Yaumu Ba'sin wa Hadidin. Hari berat, hari keras. Tak baguslah hari Selasa. Hari Selasa penting. Hari untuk kita checklist. Orang putih pula. Selama ni Fazirun, kau dah balik, kau jual lempeng, tak laku-laku. Laku je 8 keping ni. Kau buat 100 keping. Lakunya 8 keping ni. Nanti hari Selasa kau checklist. Kau nak mulakan niaga hari Selasa, kau perhatikan 1, 2, 3, berhenti. Oh, rupanya tak ada sambal tumis. Pandang tak aku. Tengok. Hari Selasa ni hari untuk kita mengenal pasti kekurangan, kelemahan. Di mana lemahnya? Apa masalahnya? Allah tunjukkan. Kawan baik saya, suami isteri belajar Azhar, balik kerja ustaz dengan ustazah kementerian. Oleh kerana tak naik-naik pangkat, maka nanti bawa hati bersara hal 48 dah bersara. Tapi gaji besar lah, DG 44 tu besar juga. Dah bersara 48, cari aku pula, Syekh, anak nak kerja apa? Yang kau berhenti siapa suruh? Anak tak dapat ABC, anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Tak dapat aja, kau bangkang ke tidak? Habis nak buat apa, Syekh? Itulah, kau pergi kursus buat roti dah. Itu dia kursus buat roti. Kerana dia dah berkhidmat 25 tahun, jadi dia dapat pencen penuh. Dia dapat lagi duit yang bayaran ganti rugi itu 280,000 suami isteri. Apapun dia tak pergi umrah, dia pergi lawatan dekat Korea tu. Ya Allah, pergilah tengok pelajar Azhar, bagilah sikit-sikit. 260,000 tu dia dapat. Kalau kita pencen kerajaan dapat begitu, dia akan bagi seleput tu ganti rugi yang pun tu. Habis suami isteri banyak tu, bagi lega semua. Dapatlah makan aiskrim tengah hari. Cerita lah. Cerita tu lah, siapa suka panggil aku, macam-macam aku cerita. Jadi cerita dia, dia beritahu, Syekh, anak punya roti cepat basi. Satu hal pula aku cakap ketika tak untung kau rujuk aku ni. Basi, Syekh. Aku cakap macam mana? Di mana, Syekh? Kau kan Darul Syifa. Kau balik Azhar tu, kau jumpa Datuk Harundin arwah. Ambil Darul Syifa. Lepas tu kau dah ngubat-ngubat tak menjadi, kau berhenti pula. Jadi cerita, Syekh, tolonglah. Mana nak tolong? Tadi aku cakap, kau pun tak tolong aku macam mana? Jadi saya kata gini, ikut hadis Nabi. Saya kata, maudhu' tak? Kau cari sendirilah. Lepas tu dapat dekat hadis ni sahih, dia kata tak maudhu' pun. Tahu pun. Dah belajar Azhar. Maka dia beritahu, hari Selasa ni kena checklist, Syekh. Checklist lah. Maka dia pun checklist. Baru dia tahu dia ada 3 pekerja. 3 minah indon bibir tebal. Pekerja dia minah indon, dia tahu kan. Pekerja dia tu tak pakai baju apa, apron. Itu memberi kesan. Dia kena pakai baju apron tu. Tak pakai baju tu, jadi tepung yang diuli tu cepat basi. Tu ceritanya. Tu hari Selasa, hari untuk kita kenal pasti kelemahan, kekurangan, punca Allah tunjukkan. Hari Rabu, Yaumun la akhadha wa la ata'a. Hari Rabu, hari yang tak diberi, tak diambil. Dulu
Aku ni Ustaz Nasrul, Fazirul. Habis belajar Mekah balik aku kerja kilang Mardin. Kilang Mardin tu kilang ojol kilang Mardin. 2 bulan aku yang cabut lari. Bukan diberhentikan, aku lari. Berat nak angkat getah tu kan, getah skrap. Badan busuk pula, bujang lagi, habis aku. Maka kerjalah kilang MPI, Matsushita Panasonic Industries Elektronik. Tu orang tua kata belajar sampai ke Mekah, kerja elektrik tak apalah, halal. Loko halal, jaki. Kerja. Jadi kita ni ngangkat rice cooker tu dah siap, masukkan ke kotak, aku ngangkat. Kerja bodoh ngangkat. Kerja kilang. Perempuan yang terakhir tu Minah Indon, bibir tebal, namanya Haryanti. Jadi cuma jodoh tak ada dengan dia lah. Jodoh dengan Umi je. Jadi itulah Haryanti ni kan, muka Indon, tengok macam nak muntah. Tapi dah seminggu tengok, lawa pula. Dah hari-hari tengok, macam-macam cerita. Lepas tu aku ditamatkan kontrak kerana MPI tak dapat lagi projek subkon. Sampai hati Haryanti tu diteruskan, marah. Kita bukan skandal apa, dapat 6 bulan aja. Maka jual lah abang balik. Abang Ipoh punya. Jadi ujian ni jual abang balik ni, waktu asar tu ramai orang nak beli abang balik. Kita pun kata jamaah tayyah tak ada asar ni. Jadi macam mana apa pun dapat jugalah kita. Jangan tanyalah, kau cakap aku syiah lah kat sana. Kadang-kadang buat jamak takbir. Kenapa waktu asar tu lah orang ramai? Ni cerita betul. Tak percaya tak apa, biar lagi balik. Jadi waktu maghrib lambat. Naik orang seperti tengok, dia lapar balik, semayang juga. Semayang apa? Belajar Mekah. Hari Rabu saya uli tak lebih. Nak cerita. Abang Ipoh marah. Kau ni kenapa tak uli lebih hari Rabu apa balik? Tak. Kerana hadis Nabi menyebut. La akhadha wa la apa. Hari Rabu ni tak diberi, tak diambil. Tak di. Maknanya memang hari Rabu tu kalau saya jual lapar balik, lakunya 30 keping. Tak lebih supaya hari Rabu tu untuk umat Nabi-Nabi yang lain, hari Rabu tu hari musibah. Untuk kita umat akhir zaman, hari Rabu tu hari mendapat ilham. Jadi apabila hari Rabu ni kita uli tak banyak, supaya nanti lepas asar tu tu kita nadah lebih tu. Nadah lebih. Boleh kahwin ke tidak. Dengan jual pembalik ni kan, Abang Ipoh pun kasih sikit je untung. Doa tu Allah Ta'ala tunjukkan hari Khamis, Yaumul Khamis, Yaumul Talabal Hawaij, hari untuk tunaikan hajat. Kalau nak tunaikan hajat adik-beradik, kawan-kawan, hari Khamis mudah jalannya. Dia kalau hajat orang kita tunaikan, nanti hajat kita orang tunaikan. Itu cerita. Jadi hari Jumaat, hari pertunangan, hari peminangan, hari pernikahan, apa-apa pun majlis, hari Jumaat. Kerana hari Jumaat itu disebut syahid. Wa syahidin wa masyhud. Hari yang menyaksikan peluang dibuka semula, peluang diberikan semula, peluang disediakan semula. Bila? Hari Jumaat. Kau tanya aku, kalah Darul Ifta tau. Apakah status ilmu falak di Malaysia? Aduh, tak ada status lah kak. Ilmu falak setakat ni kan, kerana saya belajar kitab-kitab yang ada di Mesir. Ilmu falak maknanya yang saya belajar dulu, Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kaji, Tuan Guru Haji Saleh Penanti, itu guru falak saya lah. Jadi yang saya belajar antaranya kitab Al-Azminatu Wal-Amkinatu, nilai masa, nilai tempat, Nihayatul Arab Fi Fulumil Adab,
Imam Syihabuddin. Begitu juga kitab yang ini yang saya pelajari. Jadi ada 5 kitab yang saya belajar pun tak habis. Jadi tuan guru ajar di bulan Ramadan. Bulan Ramadan saya beraya tak balik, macam korang lah tak balik kan. Jadi bulan Ramadan aku pun menadah. Sebenarnya aku bukan nak nadah, dipaksa tadah. Jadi tuan guru Haji Muhammad Samakati dia kata datanglah belajar falak. Dia kata belajar. Jadi kita pun tak tahu falak tu binatang apa. Tapi rupa-rupanya falak ni merangkumi soal kehidupan. Falak ni maknanya kita berpegang dari surah Yasin, wa kullum fi falaki yasbahu. Allah dah menyatakan setiap di langit tu dia ada falak di sini. Apatah lagi di bumi. Bumi dia ada falak dia. Falak tu maknanya ada kitaran dia. Kita ni pun ada kitaran. Semua benda hidup ada kitaran dia. Wa kullum fi falaki yasbahun. Apabila kita faham kitaran dia, kita boleh tahu detik mana kita berpeluang. Detik mana kita berpeluang. Kalau tak, memanglah menyedihkan. Baiklah. Lebih banyak soal ni. Boleh tak Ustaz sambung cerita tentang hadis hari tadi? Dah sambung dah. Ni yang tanya perempuan ni tak apa. Hari Jumaat ni kau kahwin lah. Ayah saya pernah cakap sebenarnya pukul 4 tu dah asar. Hujahnya dia tengok bayang-bayang, tapi saya memang tak ikut pun. Jadi pukul 4 tu bayang tu dah lebih. Oh, kerana kita di Malaysia masih lagi mengikut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami untuk beberapa perkara. Jadi kita tidak berpegang dengan kaedah waktu paling awal untuk asar. Itu dia. Kita berpegang dengan kaedah yang Ibnu Hajar jelaskan. Maknanya bayang yang wujud ketika zawal ditambah dengan panjang tiang. Maka apabila dah panjang bayang tu begitu, bila detiknya, itulah waktu asar. Jadi yang bapak tu cakap betul. Maka kalau dia kata pukul 4 tu dah melebihi, kau nak sembahyang lah. Cuma kita ikut hujah keterangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Pandai Ustaz. Ummul Qura Arab Saudi mengambil nilai subuh negatif 18.5. Mesir mengambil hujah negatif 19.5. Betul? Singapura, Indonesia, masuklah Malaysia, mengambil hujah tolak 20. Liga Dunia Islam tolak 18. Ada lembaga apa pula dia kata, yang tolak 17. Manakah di antara mereka yang benar? Semuanya benar adalah Mesir, Darul Iftah tetap berpegang dengan 19.5. Yang tadi tu kan, macam kita tambah lagi, tambah aja 0.5 jadi 20. Mana Singapura, Indonesia, Malaysia tolak 20. Jadi ditanya, manakah di antara mereka yang benar? Nak bayar berapa? Nak bayar berapa? Inilah dia hikmah kan. Fiqh ni lautan tak bertebing. Lautan tak bertebing. Jadi maknanya peluang untuk kita lah, peluang untuk mufti-mufti terus mengeluarkan fatwa adalah kerja mufti.
Jadi kalau nak tanya dengan aku, tak bolehlah. Ada perkara yang boleh kita jelaskan, ada perkara yang saya tak boleh jelaskan. Nanti orang jadi panduan. Sampai pula pada mufti. Mufti pun panas hati dengan aku. Engkau mufti ke aku? Yelah. Yang jelasnya kau yang ada lawan mufti. Itu yang tanda tu. Jadi perkara-perkara yang melibatkan fatwa, kita serahkan ajalah kepada ulil amri. Soal mana yang tepat, itulah dia. Tinggal lagi nak ceritalah Kenapa Mesir ni dia tetap nak pegang 19.5? Kerana di Mesir ni, ni penjelasan ulama Mesir, kalau musim tu musim panas, panjang siang, pendek malam, ketiga-tiga fajar ni bersambung. Fajar Kazib bersambung dengan fajar Qabih, bersambung dengan fajar Shadiq. Jadi kita akan kagum melihat dekat Mesir ni, kalau tengok, dia ada bagi video masa saya berhimpun falak sedunia. Kita pun tengok apa ulama Mesir ni nak cakap. Dia kalau perhimpunan falak ni, ulama Mesir aja lah cakap benar. Yang lain datang untuk menghabiskan peruntukan lah. Ditunjukkan video yang fajar Kazib dengan fajar Qabih dengan fajar Shadiq, dia bersambung terus. Dia tak selap. Aku cakap begitu. Jadi itu yang sukar tu, nak dibezakan ketiga-tiga fajar kerana dia bersambung. Rupanya musim panas, iaitu pendek malam, panjang siang. Itu yang Mesir berpegang dengan 19.5. Habis Arab Saudi, kenapa pula 18? Arab Saudi pegang dengan 18 kerana masalah di Arab Saudi pencahayaan. Cahaya macam mana? Jadi negara tu dah banyak cahaya lampu. Cahaya lampu tu menutup cahaya fajar. Jadi dia hanya nampak ketika negatif 18. Wahal negatif 19 tu dia dah nampak. Tapi kerana cahaya lampu, bukan TNB, cahaya lampu Arab tu, dia menutup cahaya fajar. Tu ceritanya. Habis Malaysia, Malaysia yang pening. Yang penting dah ada 3 orang dapat PhD. Apabila menetapkan negatif 18 dan negatif 17, bukannya 20. 3 orang tu. Jika memancing di tengah laut, arus atau arah manakah balingan kail yang terbaik? Jika mengukur pada waktu 30 minit sebelum zuhur, adakah perlu 30 minit sebelum zuhur, tanda 30 minit juga selepas zuhur. Kena patuh nilai minit tu. Arah manakah yang baik supaya rumah tidak terkena ribut? Ditakafulkan rumah tu. Jadi nak baling macam mana, dia tak kira baling. Oleh itu ustaz-ustazah, ialah ikan dah mahal dekat Mesir ni. Jadi caranya, ustaz-ustazah kena dapatkan jadual air pasang surut sungai Nil. Dia ada air pasang, air surut dia. Tengok laman web ada Jabatan Ukur dan Pemetaan Mesir. Dia ada. Sungai Nil tu dia ada air pasang, ada air surut. Jadi yang penting, kalau kemuncak pasang tu pukul 10 pagi waktu Kahirah, ustaz-ustazah kena baling 1 jam kemudian sebelum. Yang orang Melayu kata pasang bunga. Pasang bunga. Kerana pukul 10 pagi tu, ikan kemuncak pasang, ikan udang sotong, dia akan naik ke permukaan
Kenapa naik ke permukaan? Adalah dia kena beri laporan lah. Itu dah memang sunatullah yang begitu. 10 pagi ke muncak Bazam, jadi ikan-ikan tu semua naik ke permukaan. Oleh itu 9.30 dah balik. Kerana kita balik ketika ikan tu dalam perburuan. Dia dalam proses nak naik ke permukaan. Jangan pukul 10. Pukul 10 dia ada kat permukaan. Bila kita balik dia tahu ni ngakal aku ni. Jadi kita apa pun mancing ni ikut umpan. Bersalut umpan. Penting umpan tu. Jadi tak dapat tidak kau kena baik dengan si budak Arab. Umpan apa yang sesuai dekat Mesir. Kena ikut kawasan tempat. Itu cerita dia. Macam-macam. Kenapa nak mancing pula. Terakhir. Wah, surat Watikah. Adakah mudarul i'tidal buruj boleh berubah? Boleh. Jadi senangnya 2000 tahun yang lalu terbit terbenam matahari pada 21 Mac ialah di Buruj Hamal. 2000 tahun kemudian terbit terbenam matahari berlatar belakangkan Buruj Quds. Maknanya setelah 2000 tahun. Jadi mudarul i'tidal buruj itu berubah. Maknanya 2000 tahun dia berubah. Dia berganjak. Dia berganjak. Baiklah. Contohnya begini. Ambillah si stellarium ni. Stellarium ni kalau kita ambil, kita patah balik. Kalau kita lihat, kita ambillah pukul 8. Pukul 8. Pukul 8. 21 Mac 2019. Tengok terbit terbenam matahari berlatar belakangkan Buruj Quds. Bagaimana? Tahun 1. Tahun 1. Katakan tahun 19. Tahun 19. Tuan-tuan lihat, dia sudah berganjak ke Hamal. Tadi dia dekat sini. Tahun 19. Tengok dia berganjak. Dia dah mula selesai daripada Quds. Jadi tahun 19 terbit terbenam matahari berlatar belakangkan Buruj Hamal. Kalau kita ambil maknanya lebih sikit. Kita ambil 30 Mac tahun 19. Terbit terbenam matahari berlatar belakangkan Buruj Hamal. Bagaimana tahun 2019? Bertahun 2019. Dari sini dia dah berganjak di sini. Maknanya dalam masa 2000 tahun dia telah berganjak sebanyak 30 darjah.
Sebab itu diwujudkan jadual qabla alfain ba'da alfain. Jadi selepas tahun 2000, maka satu dunia namakan Epoch 2000. Epoch 2000 maknanya semua perkiraan kita berdasarkan kedudukan matahari di Quds pada permulaan musim bunga, bukan lagi di Haman. 19. Tengok dari sini dia berganjak ke sini. Tentu yang dirahmati Allah. Jadi ini yang menjadi masalah kerana yalah, kena diubahlah jadual tu. Jadual tu kena diubah, kan dia berganjak. Dia akan berganjak. Cukup satu pusingan, jangan tanyalah. Sama ada aid ataupun haul. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullam ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.